Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia, yang berhormat Ustaz Sulaiman, mana tadi? Al-Klaken. Pandai-pandai Ustaz lah. Yang saya hormati ahli jawatankuasa, ahli-ahli panel, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Tadi sebentar tadi dengan Ustaz Azhar Idrus dan seterusnya kita berforum. Dan forum jangan risau, ada mungkin kata, "Oi, pukul 9.25 dah ni. Silat bulan pukul 12.25 siap." Tak, insya-Allah dua orang panel kita ini akan sembang pendek-pendek je. Ustaz lah pastilah tak lain dan tak bukan dia akan jerkah sekali. Sebab tadi nampaknya dia kata macam mic ni tak berapa nak kuat. Dia nak jerkah bagi baik sikit. Tengoklah apa jadi kalau tak putus balik awal kita. Dan Ustaz Haslin pastinya akan berkongsi dengan kita dakwah-dakwah dalam bentuk alunan nasyid. Dan ini salah satu cara nak tarik anak-anak muda. Baru-baru ni kami di Langkawi. Kita target, maklumlah Langkawi tempat pelancongan. Betul tak? Kita pergi tu, orang pergi tu memang nak mandi. Bukan nak pergi dengan ceramah. Jadi alang-alang saya bercuti, Ustaz Lah bercuti, Ustaz Aslim bercuti, dia orang pun kata penganjur geng-geng muda sana, geng-geng Ustaz Zahar kau. Dia kata tak apa kita buat, dia kata. Bila buat, alhamdulillah tuan-tuan, sedar-sedar. Polis bagi tahu yang ada yang dapat dirasakan gitu 5,000 orang. Kalau ikutkan apa yang kita lihat, lebih daripada 5,000. Jadi maknanya orang muda suka pada majlis ilmu, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini terima kasih banyak-banyak kepada penganjur utama kita. Tak lain dan tak bukan Masjid Pengadam Baru. Begitu juga dengan satu syarikat anak muda. Norifa. Nak sebut, ni mesti takut bini budak ni. Bubuh nama bini tu. Tadi pengacara sebut kata ustaz hak paling garang ni lah kan. Dok boh, aku kenal je. Paling takut bini kakak ni lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu yang gurang dengan dia bab kahwin dua, bini tu dalam tu. Tengok. Dia muka nampak sangat muka takut. Boh. Dia kalau khutbah, pernah sekali dia khutbah, masjid tu putus elektrik tu. Baru muqaddimah, tak masuk isi lagi. Kalau berhenti kira tak sah Jumaat. Ni. Tapi bila balik bini kata balik senyap terus. Okey balik. Kalau mari ceramah ni Terengganu ni. Bini kata apa? Kita pergi Terengganu, orang Terengganu panggil. Dia kata apa? Dia kata betul kejap-kejap. Ya. Dia suara berubah. Ya, 20 ni. Bini kata tak boleh. Gitu je. Okey, tak boleh. Terus dia kata tak boleh. Jenis orang paling takut bini alhamdulillah ada bersama kita pada malam ni. Ini contoh terbaik lelaki sejati. Jadi tuan-tuan dan puan, Nurisa ni dia antara anak muda. Saya selalu sebut dekat dalam TV, radio, dekat mana-mana ceramah, kita orang Islam kena kaya. Bila orang Islam kaya, sebab dalam Quran dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang infak, zakat, wakaf, hadiah dan macam-macam lagi. Semua tu untuk apa? Untuk kita kongsi kepada orang lain pula. Jadi insya-Allah kita pakak-pakak bantulah. Ni Nurisa ni dia ada buat orang kata apa produk, ada halal, ada KKM semua lengkap untuk apa? Untuk bantu orang lelaki kita. Kalau tengok pada ni dia kalau bagi orang lelaki makan tu dia jadi lain lalu. Mu kena makan, boh. Terang kena makan. Hak ni insya-Allah tak ada apa sebab pinggang dia ada masalah. Jadi tak ada masalah. Makan apa pun tak jadi, boh. Besi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah pada malam ini, walaupun kita bergelak ketawa, kita kongsi-kongsi juga, kita nak ada ilmu.
Nabi SAW bila dia bersama dengan orang muda-muda, dia lain lalu. Nabi sebut tentang perkahwinan. Sebab apa? Orang muda dia suka cakap tentang kahwin. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, bila kamu ni ada kemampuan, kahwin, kata Nabi SAW. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau tak mampu, fa illam tastati' fa alaihi bisiyam. Kalau kamu tak mampu, kena puasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa uhsinu lil faraj. Bila mu puasa, mata jadi tak ingat nak tengok perempuan dah. Dia jaga kemaluan kita, tu puasa. Tapi bila Nabi jumpa orang-orang tua, lain Nabi kecek. Nabi bila jumpa orang tua, Nabi tak cakap lalu bab kahwin, bab gelok-gelok, tak ada. Nabi terus cakap, "Lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira," kata Nabi, au kama qala. Kalau kamu tahu, wahai sahabat-sahabatku, apa yang aku tahu tentang alam kematian dan alam akhirat, la bakaitum katsira, kamu akan menangis sepanjang hari. Maka oleh sebab itu kita kena tengah-tengah. Hiburan-hiburan juga, gembira-gembira juga, tapi ingat, mati itu pasti. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ini, mana milik kita. Jadi insya-Allah bila sebut tentang mana milik kita, tidak ada milik kita, boh. Baru-baru ni kita hilang banyak kawan-kawan kita punya harta. Banjir besar. Allah, terima kasih banyak-banyak kepada orang Terengganu mari hantar barang. Sungguh ramai. Bertrak-trak mari hantar barang. Alhamdulillah. Selangor habis. Mana milik kita? Tak ada. Ada yang kata saya buat rumah atas bukit, ustaz. Mari juga air habis. Noh dekat Ulu Langat tu. Allahu Rabbi. Mana milik kita? Tak lama lepas tu, mari pula hujan batu. Baru ni hujan batu. Kuala Lumpur. Habis kereta pecah. Tak lama lepas tu, kemarin 2-3 hari lepas, puting beliung dekat Perak. Habis. Terangkat semua atap-atap. Allahu Akbar. Mana milik kita? Allah bagi pinjam ni, boh. Jadi insya-Allah, bagi muqaddimah pada malam ini, saya nak serahkan kepada Ustaz Haslim Bollywood. Haslim Bollywood ni bukan dia ni asal daripada Bollywood dah. Tapi sebab dia ni orang yang pandai cakap bahasa Hindustan. Hamko hami se chura lo. Okey tak? Okey kan? Okey ah. Bawa tenang balah. Han tak dia nyanyi, kalau han nyanyi jahanam. Tuan-tuan perempuan, saya nak terus kepada Ustaz Aslin. Bila sebut tentang mana milik kita, bagaimana Islam melihat hidup kita ini mesti kena selalu bermuhasabah bahawa tiada milik kita. Silakan Ustaz. Hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, moderator kita pada malam ini, yang dikasihi kekanda kami Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi bin Harun, yang berhormat khususnya kepada penaja utama Nur Rifa pada malam ini, dan kepada barisan kepimpinan Masjid Pengadang Baru, yang ini termasuk ahli-ahli jawatankuasa takbir masjid dan imam-imam bila dan siap, saf kepimpinan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Okey, ada pecahan dua. Apa khabar semua? Sekali lagi, apa khabar semua? Oh, jadi dua pecahan. Satu grup kata alhamdulillah, satu grup kata baik. Ini contohlah. Dalam hidup kita ni, dengan tajuk kalau ikut dalam poster tu, ya Datuk apa mana milik kita. Saya tak kata salah jawab baik, dan saya tak kata Allah yang paling hebat ialah alhamdulillah. Tetapi which one better dalam hidup kita? Mana yang paling terbaik?
Kita kata bahabat baik. Makna kita ni macam orang baik. Tapi kita sebut apa khabar? Alhamdulillah. Mana kita tak ada apa-apa. Sebab segalanya baik dan tak baik itu adalah datang daripada Allah. Sekali lagi, bahabat semua. Ini pentingnya bila kita buat tazkirah, kita pakat balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana nak kembali pada Allah? Mestilah kita kena banyak zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak kata salah jawab baik, tapi nak bagi tu andaian. Dia macam tu. Sebab tu kalau kita kata macam mana berniaga? Aku berniaga berjaya bos, kata dia. Alhamdulillah jadi nombor 2. Orang berjaya mesti jawab macam mana bisnes? Alhamdulillah. Macam inilah yang you nampak. Itu jawapan yang paling cantik. Sebab kita ni 100%, 100% kita ni milik Allah. Hak jadi pemimpin pun sama juga. Bila-bila masa Allah boleh jatuh dia. Hak kita duk hina dia, bila-bila masa Allah boleh naikkan dia. Sebab kita milik Allah. Betul atau tidak? Itu asas. Sebab tu, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak keluar rumah pun, adalah malang kalau kita tak baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Saya selepas musibah-musibah ni, saya banyak ke mana-mana kuliah ceramah, kalau tengok YouTube yang terkini, saya akan sebut Bismillahi tawakkaltu ala Allah dan doa hujan. Yang kebanyakannya pernah satu kementerian tanya soalan dalam 2 minit, siapa yang tahu baca doa hujan? Lepas 2-3 minit baru seorang perempuan kat tangan. Sila baca. Dia baca Allahumma sayyiban nafi'an. Ambil buku ni, kebetulan ada buku lebih, ada buku sebawa tu, saya hadiah kat puan. Doa hujan lebat. Sedangkan ini adalah hadis sahih Bukhari. Sebab apa? Sebab kita tak rasa kita ni milik Allah. Kenapa Nabi selalu baca 3 qul? Sebab pada qul yang pertama di sana ada Allahus Samad. Apa maksud dia? Tuhan tempat bergantung. Tuhan tempat kita mengharap. Qul yang kedua di sana ada apa? Min syarri hasidin iza hasad. Orang meniaga kena baca qul ni. Orang nak belajar baca qul sebab ramai pedengki kat luar. Ramai orang hasad, sama di kalangan guru silsilah pun ada. Hasad. Di kalangan peniaga, lagilah banyak hasad dia. Nabi tak miss every night before tidur. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada kegelapan yang sudah sebab malam ni orang boleh buat jahat. Min syarrin naffasati fil uqad, pada wanita-wanita yang buat sihir. Kalau ikut asal dia. Hujungnya pada wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dengan Tuhan daripada golongan yang dengki kepadaku. Adik-adik, kalaulah Nabi sendiri bergantung harap dengan zikir-zikir tersebut, who are you and who am I? Siapa saya? Kalau mu nak makan nasi ke nak minum air ke, bismillah tak lepas. Sebab apa? Air tu kalau mu beli, mu bayar bulan-bulan dekat air ganung satu. Tapi mu kena baca bismillah. Sebab apa? Sebab air boleh jadi barakah mujarab. Kadang-kadang air biasa boleh jadi penawar dalam hidup kita. Betul atau tidak? Dok, kenapa lagi ustaz-ustaz? Anak nak periksa ustaz, nak ambil SPM ni. Tolong buh-buh sikitlah kat air ni, mana-mana tahu ada penawar berkat. Air je. Tapi bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahil, banyak kan? Hujungnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dia baca, boleh menjadi kebaikan pada jiwa dia.
Sebab disandarkan dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan berzikir pada Allah hatimu dalam ketenangan. Betul atau tidak? Yes. Saya baru dapat cucu sulung. Cucu. Bila dia menangis, tak ada benda lain dah. Pertama, mungkin pampers dia basah. Yang kedua, dia lapar tak minum susu. Ataupun dia buang besar. Kalau itu semua settle, menangis lagi. Dengan apa? Ini saya sendiri. Pegang, zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Contoh. Dia tak tidur lagi. La ilaha illallah. Raya Cina. Lepas tu dia tidur. Dia tak tidur juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Black dot bone. Mana boleh belaka? Budak tu kenapa? Bukan pasal suara tu, lagu tu, tapi zikir tadi ni. Sebab apa? Allahus Samad. Itulah kita. Tapi sayang, bila kita keluar rumah, kita tak nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, kita naik kereta, kita boleh terlupa baca Bismillah. Sayang, turun kereta sampai masjid, nak kata Alhamdulillah. Sayang, nak baca Rabbi yassir wa la tu'asir. Kita nampak remeh. Sebab apa? Jiwa kita ni rasa, kita ni milik kita sendiri. Sedangkan kita totally milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Maidah 120. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit, yang ada di bumi, dan apa yang ada, sama ada di langit, bintangnya, di laut, di darat, buminya, laut, darat dan sebagainya. Dan Allah mampu buat apa benda ke atas segala sesuatu. Sebab apa? Selalu saya sebut tentang bagaimana orang berkahwin. Kan? Orang berkahwin, ada orang yang kahwin dapat anak perempuan saja. Hak pertama puan, hak tiga perempuan, hak empat perempuan belaka. Ada orang yang kahwin dapat anak semuanya lelaki. Hak lelaki pertama, hak kedua lelaki, hak tiga lelaki, lelaki belaka, 7 lelaki. Ada orang kata Allah dalam surah Asy-Syura 4950, cuba refer ayat tu. Surah Asy-Syura 4950 ayat dia. Ada orang awizawwijuhum zukrana wa inasa. Ada orang kahwin dapat anak laki, anak perempuan. Ada tak? Ya, saya 5 lelaki, 2 perempuan. Datuk seorang lelaki, seorang perempuan. Ustaz Abdullah Khairi juga ada lelaki dan perempuan. Tapi yang paling sedih pada wa yaj'alu man yasha'u aqima. Yang paling menyedihkan ialah langsung tak dapat anak, mandul. Innahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Why? Kita milik Allah. Subhanallah, itu yang nak bagi tahu maksud dia. Yang mana mak? Apa kata Iwan Danduk tu, dia kata lagu lupa rentak dia. Dia kata bukan, itu Rabbani. Lihatlah gunung yang tinggi. Subhanallah, itu Allah yang punya. Benar lagu tu kan? Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Allahu Akbar. Tiada yang kita punya. Itu semua Allah punya. Dari itu janganlah sombong.
Ingat. Janganlah ria serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara. Akhirnya kembali kepadanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu jangan sombong bang. You berjaya berniaga jangan sombong. You muka cantik jangan sombong. You badan sado jangan sombong. Sebab benda tu semuanya datang daripada Allah. Because we have nothing in our life. Semuanya pinjam daripada Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, tidak ada yang kita punya. Semuanya milik Allah. Tuan-tuan, kita ni nak berjaya ada 3 jalan rezeki. Pertama, saya letak dalam Instagram, saya letak dalam Facebook agar kita semua dapat. Rezeki ni kita nak dapat, Allah bagi. Sebab rezeki semua orang dapat. Rezeki ni semua orang dapat. Alhamdulillah. Ustaz lah ada rezeki. Abang nama apa bang? Ha? Nama. Muhammad? Azhar. Idrus. Nazra. Naza. Allah, tengok nama dekat-dekat dengan Ustaz Azhar. Makan apa boh? Ini ubat segugu. Yang perempuan punya, suri. Yelah seri hak perempuan. Sudahlah, silap makan. Ke mana ni? Esok kecuk. Dia makan ubat segugu. Wanita hak lelaki. Jamu lelaki, ni jamu perempuan. Kawan-kawan naik dengan bos besar dari kereta sekali. Dia tengok kawan ni hak lelaki. Ini ni mau jadi pondang apa ni? Mana hak produk ni? Hak mana seorang lelaki perempuan? Warna gelap hak ni purple dia. Hak ni lelaki. Puan rak. Puan. Ni lelaki. Habis selamat. Al-Fatihah. Dia kali mu tulis le MF sini, male dan female. Tak apalah. Telam belaka dah. Halah. Antara dia mengecukkan obat. Bagus balik awal boh. Takut besok pagi Alhamdulillah. Aduh, silap boh. Mu letak salah tepat. Mana tadi aku lupa dah. Mu salah makan, aku lupa pula point. Tuan-tuan, semua orang ada rezeki. Jangan ada seorang daripada kita kata, rezeki dia tak apalah, aku tak ada rezeki. Boh, tak ada boh. Hari ni yang jutawan saya jumpa CEO zakat seluruh Malaysia. Dia orang kata hari ni hak jutawan ni semua orang muda-muda. Tadi kita duk sembang tentang ustaz apa yang beli 200,000 Quran tu? Ustaz tidur. Kenal tak ustaz tidur? Dia main game je. Beli Quran 200,000. Dekat Putrajaya, wakaf lillahi ta'ala. Ada seorang orang muda, dia pergi sekolah Ustaz Allah Khairi. Tak, Ustaz Allah tak cukup ada kubah tak cukup. Berapa puluh ribu kubah? 50,000. Dia duk minta lah, tuan-tuan bagilah untuk kubah, ada sikit lagi 50,000 daripada daripada ratusan ribu tinggal 50 je lagi. Boh, mari budak muda. Ustaz, mana Ustaz? Ni, beres. 50,000. Dia seorang ambil. Allahu Rabbi, wakaf lillahi ta'ala. Orang muda. Tak ada orang yang Allah tak bagi rezeki. Ada 3 jalan rezeki. Pertama, rezeki yang mu cari. Boh ni, hak budak-budak ni. Orang muda-muda ni. Ni rezeki hak dia cari ni. Dia buat macam-macam produk untuk jual. Bang, kita kalau lambat orang bukan Islam ambil dulu, boh. Saya jaga panel halal Malaysia. Lebih 10 tahun jaga panel halal Malaysia. Ni, nak dapat CD halal ni. Mesti melalui kita orang. Mufti mesti ada. Boh, 70 ke 80% produk adalah orang bukan Islam punya. Itu sebabnya bila saya tengok syarikat-syarikat orang Islam buat produk makanan, buat produk orang kata produk-produk tambahan, makanan tambahan ni, saya suka. Sebab orang bukan Islam dulu lagi buat. Bila orang bukan Islam buat, dia fikir yang pitih-pitih. Ada babi pun tak apa. Babi. Dia tak bubuh babi seketul gitu boh.
Sekarang ni dia pakai DNA babi. Dia pakai lemak babi. Dia pakai gelatin babi. Faham tak? Saya buat PhD DNA babi. Saya kat universiti buat kajian babi. Maknanya doktor babi. Ah. Babimu. Tapi nak buat macam mana? Memang bila kita duduk dekat universiti, kita tak boleh pakar banyak. Mu tak boleh pakar semua. Saya memang bidang saya usul fiqh. Ustaz Azhar tu usul fiqh tu. Tu sebabnya semua soalan dia boleh jawab. Sebab dia pakar usul fiqh. Cuma tak ada PhD je. Baru ni ada mufti-mufti tanya. Betul ke Ustaz Azhar tu? Adalah hak tanya kan. Dia kata betul ke Ustaz Azhar jawab tu? Betul belaka. Saya cek. Tak ada hak salah, memang tak talent lah. Dia kata mazhab Syafi'i betul. Dah kitab mazhab Syafi'i tu ada. Makna bukan barang-barang lah. Jadi maknanya mufti pun tanya, saya pun kata memang betul. Sebab apa? Usul fiqh. Bang, orang bukan Islam, dia boboh DNA gelatin babi. Memanglah orang, betul lah baca Ustaz Asli cakap, kata orang panggil saya doktor babi. Hak lebih parah lagi panggil Ustaz babi. Dalam kalangan mufti-mufti, dia orang panggil kalau nak kaji tentang babi hak pelik-pelik ni, cari Dr. Izhar lah, UKM. Memang dia orang akan suruh saya cari. Jakim bagi kat saya lebih daripada 300,000 untuk buat kajian tentang babi pelik-pelik ni. Dalam produk makanan, dalam air, macam-macam boh. Dalam ubat, dalam vaksin belum ada lagi. Jangan risau boh. Jangan risau lah. Mu ambil sudah. Mu jangan marah aku pula. Ada pula cabut vaksin tak boleh. Tapi ni anti vaksin, ni booster. Dia belum lawan dua orang ni. Aku orang tengok. Tapi rezeki carilah boh. Mu jual lah apa benda pun, yang penting jual. Ada orang kita, dia pergi Kuala Lumpur jual apa? Jual ni, kopok leko. Boh, kopok leko, mari ganu, beli boh. Walaupun kat rumah penuh dah, beli, bagi jiran-jiran. Sebab bangga tengok orang Melayu kita datang daripada jauh, jual kopok leko. Saya beli. Nombor 2, rezeki yang Allah bagi. Hak tadi mu cari. Nombor 2, rezeki yang Allah bagi. Macam mana yang Allah bagi? Contoh di Pasir Mas, Kelantan. Berlaku kat orang hamba Allah ni, saya pergi ceramah di Kelantan. Dia duduk tepi saya. Mari pakai masjid. Masjid lama lah, masjid orang tua. Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz, Allah bagi rezeki Ustaz. Bukan saya memang tak mampu Ustaz. Saya kata, mana? Saya ni Ustaz, hampir 30 tahun Ustaz kerja pasar ni, pasar atap rumah. Di Kelantan ni tuan-tuan, orang cikgu rumah banglo. KL ni, orang jusabi rumah tereh. Mahal Kelantan, KL. Kelantan murah, cikgu. Tak ada masalah, rumah banglo. Dia kata, Ustaz, setiap kali saya pasang rumah banglo punya atap, saya tukang atap, dia kata tukang atap. Duk pasang-pasang, setiap kali itulah saya berdoa pada Allah. Ya Allah, bagikan aku rumah macam ni, Ya Allah. Tapi aku tak mampu. Masa dia cerita, saya nangis. Sebab pocik baik. Dia kata, Ya Allah, bagilah aku rumah ni. Setiap rumah, sampai dia sebut satu seorang rumah, orang besar, orang kaya. Rumah, dia kata, Ustaz, Masjid Muhammadi lebih kurang, dia kata. Besar je rumah. Dia kata, pasang, dia kata, comelnya, dia kata. Tapi Allah Ta'ala tu maha kaya. Di penghujung hayat dia kerja tu, tuan-tuan, kebetulan dia ada tanah. Taklah besar. Tanah sana tu lebih kurang sekar. Tanah tu, tanah daripada keluarga bagi kat dia. Adalah rumah kecil yang dia duduk. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Rumah tu kerajaan ambil. Buat highway. Bayar 2 juta. Daripada seorang tukang rumah, pasang atap, jutawan. Dalam sekelip mata. Ni rezeki ke? Rezeki dia cari tak? Tak. Rezeki Allah bagi. Itu sebabnya tak ada orang yang tak ada rezeki. Allah bagi rezeki. Sekarang ni dia bukan lagi pasang atap, dia jual atap. Hebat tu. Hak tu kita nak orang Islam kita ke depan. Ini Abdul Rahman bin Auf. Dan nombor 3, mu akan dapat rezeki bila mu memberi. Sebabnya rezeki dapat sebab mu bersedekah. Boh, malam ni boh, kita pakat sedekah lah. Kita bagi apa yang mampu. Ni, alhamdulillah, daripada gaji RM300 sekarang RM30,000. Tengok. Nak menipu lagi. Harap LHDN dapat mengambil tindakan.
Tak ada. Dia orang bayar zakat, antara pembayar zakat, antara orang yang bayar LHDN. Ni, daripada Pulau Ketam kepada Pulau Pinang. Sekarang ni Alhamdulillah. Dulu tak ada, duk makan gaji tak dapat, orang tipu macam-macam. Tapi dia tak kedekut. Ni, pergi makan kedai dia, mesti dia belanja saya. Selalu macam itulah dia. Allah buka pintu rezeki sebab dia banyak menderma. Kalau nak cerita bab sedekah ni tuan-tuan dan puan, banyak. Saya tak mau cerita panjang sebab saya nak sambung nanti. Sebab saya nak bagi pada Ustaz Lah. Ustaz Lah ni, tuan-tuan dan puan, antara orang yang saya kenal dah lama dah. Dia mudah menangis. Mudah menangis. Kalau cerita kat dia benda-benda yang nampak macam ni, dia macam dia nampak garang tapi tak. Jangan risau dik. Semua tu tipu belaka tu. Dia boleh menangis dengan mudah. Dan dia boleh marah dengan cepat. Kalau dia ceramah, dia tengah, kalau kat Mekah tuan-tuan dan puan, tu sebab saya suka pergi umrah dengan beliau. Dekat sana tu kalau dia bercakap, ni, dia cakap, semua nangis. Allahu Akbar. Saya yang pergi Mekah selalu ni menangis. Ya Allah, suara ni dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil sautun jahwariyun. Suara dia tu daripada perut ke walaupun tak ada perut. Dia boleh buat orang menangis. Budak-budak tu sakit lah. Orang muda, orang tua pakat nangis. Depan Kaabah, nangis. Saya nangis. Lepas tu balik sekejap, dia boleh gelakkan kita balik. Gila dia ni tuan-tuan. Dia boleh nangiskan orang sekelip mata, dalam masa yang sama, dia boleh gelakkan orang balik. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita nak yakinkan kepada masyarakat kita ni bahawa hidup kita ni hanya sementara. Allah boleh ambil bila-bila masa. Dan Ustaz sendiri telah jumpa macam-macam orang. Mungkin Ustaz boleh kongsi pengalaman-pengalaman yang Ustaz pernah jumpa di Mekah, Madinah dan di Malaysia, yang mereka ini akhirnya insaf dan tahu bahawa segala apa yang mereka ada bukan milik kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini giliran kawan. Dia nak hantam aku. Ni aku pula. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang saya kasihi Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, sahabat saya Ustaz Aslim Bahrim, yang berhormat Ustaz Sulaiman, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Mengadang Baru, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Hai! Forum selalu dah. Terkejut lagi. Makcik terkejut, cik. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Kejut makcik tu. Kita rasa ilmu yang ada tu kita punya. Kecerdikan, kepandaian tu kita punya. Betul tak? Ada orang rasa dia cerdik tu dia punya. Tapi sebenarnya bukan cerdik tu dia punya. Ilmu tu dia punya. Tapi ilmu yang manfaat itulah yang dia punya. Ada orang dia rasa dia PhD. Saya tak kata Datuk, sebut ni. Dia ada PhD, dia doktor. Dia punya ilmu tu. Kawan saya, dia pakar kaunseling. Semua teori dalam otak dia. Dia accident, 10 hari, koma. Lepas tu dia tersedar, isteri dia lupa. Bayang, isteri dia pun dia tak ingat. Teori-teori semua tak ingat. Allah ambil dalam sekelip mata. Menunjukkan ilmu cerdik tu bukan dia punya. Tapi kalau ilmu tu manfaat, itu dia punya. Sebab tu malam ni kami datang. Kami bukanlah hebat macam Ustaz Azhar Idrus. Yang sebelah kiri saya, babi ya tuan-tuan. Bukan saya kata, dia sendiri mengaku. Kalau ini babi, itu tuan-tuan bagi dipinasi sendirilah. Kalau ini babi, itu saya lagilah teruk tuan-tuan, tak tahulah saya siapa. Lagilah lemah.
Saya cuma menumpang aja di sebelah dia orang ini. Saya datang ni semata apa? Seronok tuan-tuan. Bila dia orang berceramah, saya dapat sedikit ilmu daripada dia orang, berkongsi. Itulah saya duduk bersama dengan dia orang ni. Kalau dia orang tak nak dengan saya pun, saya tak kisah. Sebab siapalah aku? Kan? Aku hanyalah kancil yang dimamah oleh seekor krokodil. Sedangkan dia babi sedap dimakan. Raya Cina kan? Raya Cina kan? Kau hipat coy. Mana milik kita? Cerdik bukan kita. Ilmu tu bukan kita. Yang manfaat itulah kita punya. Jangan tuan-tuan kata, ilmu agama itulah yang manfaat. Siapa yang dia pandai untuk menjadi chef, dia masak untuk orang lain, maka ilmu chef itu manfaat untuk dia. Ni, ilmu ni, dia boleh buat ni barang ni. Apa? Nurifa. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang sebelah makan yang perempuan, yang ni makan yang lelaki. Maka apa berlaku tuan-tuan? Aku tetap seorang lelaki. Mereka esok kecut semua, kecut tuan-tuan. Silat makan. Lawa-lawa aja tuan-tuan. Tapi ilmu ni tuan-tuan, dia buat manfaat pada orang lain. Tapi tidak manfaat kepada 2 ekor ni. Sebab silat makan. Tuan-tuan, itulah pahala, itulah milik kita. Ada orang kata dia cerdik. Nak tahu orang cerdik tu tuan-tuan, tengok kepada kepala dia. Kalau botak di depan, maksud dia pintar, dia cerdik, dia bijak. Kalau botak di depan lah. Kalau botak di belakang, seorang pemikir. Tapi kalau botak daripada depan ke belakang, dia pikir dia pintar. Tuan-tuan, ilmu yang manfaat adalah kita punya. Dia buat masjid ini. Tuan-tuan, ilmu dia. Dia bahagian apa? Bahagian binaan. Ilmu tu ada pada dirinya. Manfaat pada orang lain. Inilah milik dia. Tuan-tuan yang dikasihi, Allah bagi dekat kita ni jasad yang sempurna. Kita ingat bahawa jasad kita ni kita punya. Tidak, tuan-tuan. Bagaimana kita nak jadikan jasad kita ni milik kita? Kita ada mata. Mata kita melihat, kita kata inilah milik kita, kita boleh tengok, boleh melihat. Tetapi siapa yang menggunakan mata dia untuk melihat benda yang baik, maka menjadi milik dia. Dia selalu tengok Al-Quran. Dia selalu tengok apa? Ada dalam hadis kata, tengok pantai, tengok ciptaan Allah, tengok langit, memikir kebesaran Allah. Maka dia melihat itu, gunakan mata, maka itu milik dia. Tuan-tuan, ada orang dia ada mak, dia tengok mak dia dah, dapat pahala tuan-tuan. Maka itu milik dia, mata yang dia guna. Tiap-tiap hari tengok Quran. Saya umur 54 tuan-tuan. Saya 54 dah, bukan muda. Ustaz Aslin 53. Dr. Izhar 68. 43. Muda lagi. Bakal insya-Allah lepas ini Profesor Emeritus. Hebat ni. Saya doa. Doa orang musafir ni mustajab. Jadi insya-Allah Profesor Emeritus babi. Dia yang sebut, bukan saya sebut. Kami kawan tuan-tuan, bila tak jumpa rindu tuan-tuan. Jumpa dekat airport tu, tengok muka ni saya seronok dah. Boleh peluk, seronok, rindu tuan-tuan sahabat-sahabat. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Saya suka dengan sahabat saya. Harap esok di akhirat mereka akan berjumpa kita semua dalam syurga Allah. Rindu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, mata kita tengok benda yang baik. Tengok Ustaz Azhar Idrus, seorang ulama, dapat pahala. Itulah milik kita. Tapi tuan-tuan tengok dalam laptop tuan-tuan, dalam handset tuan-tuan, dalam telefon, benda yang tak elok, maka itu bukan milik kita. Mata kita ni. Alhamdulillah anak muda ni, dia beritahu ni, ramai anak muda. Siapa yang 25 ke bawah, cuba angkat tangan. 25 ke bawah. Ramai. 43. Okey, siapa yang 25 sampai 40? Oh, muda lagi. 26, 40. Siapa 40, 60? Betul. Tinggal 10 orang. 60, 70. Mati habis dah, nak angkat bentar larat dah. 70, 80.
Ada. Seorang lah. Saluran 1, 2, 80, 100. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada dah. Menunjukkan alhamdulillah ramai anak muda. Wahai anak muda, gunakan mata, tengok benda baik, itulah milik kita. Kita ada telinga, kita ingat milik kita, kita mendengar apa saja, itu milik kita, telinga kita. Tidak. Kita mendengar kuliah, kita mendengar benda yang baik malam ni, walaupun forum cara santai. Tuan-tuan, jika kita dengar memberi manfaat, itu milik kita. Tuan-tuan mendengar Quran, macam Ustaz Asrin, dia azan dia sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar azan. Azan yang kita dengar itu melalui telinga menjadi milik kita. Dapat pahala. Ada orang tak nak dengar kuliah, duduk sebelah masjid, pengadang baru. Tapi dia pengadang lama. Tak nak datang. Kan? Panggil ustaz, dia kata apa ustaz tu? Baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Semua bakat tidur. Ustaz macam ni tak nak dengar. Kena panggil Ustaz Abdullah Khairi. Saya datang. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan tidur. Makcik, terkejutlah makcik tu. Dia orang kata juga, apa ustaz ni duk jerkah, duk menjerit-menjerit. Ustaz macam ni sambil tak nak. Tak datang juga. Dia nak tunggu apa? Dia nak tunggu malaikat maut datang. Man rabbuka? Baru nak datang kot. Datang pada ketika itu dia duduk di depan, kita semua di belakang. Dah tak guna dah tuan-tuan. Ni gunakan telinga ni untuk dengar kuliah agama, dengar tazkirah, dengar Al-Quran, dengar azan. Itu milik kita tuan-tuan. Itu milik kita. Telinga yang kita guna. Mulut yang kita guna tuan-tuan, kita boleh ketawa, kita boleh seronok. Tetapi Ustaz Aslin kata, ingat kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Mulut itu menjadi milik kita dengan zikir tu. Banyak anak muda kan duduk dalam kereta, tak tahu nak buat apa. Nyanyi aja. Ustaz Aslin menyanyi ada manfaat. Kan? Ni ada duduk, tak tahu, nyanyi seronok. Apa salahnya mulut tu? La ilaha illallah. Allahumma salli. Itulah milik mulut ni untuk kita tuan-tuan. Tapi banyak anak muda lara. Buat tak kisah tuan-tuan, mulut dia buat tak kisah. Mulut zikir, mulut nasihat orang. Kan, mulut ini untuk apa? Baca Quran. Itu milik kita. Wahai anak muda, guna. Sementara kita masih muda. Kalau tuan-tuan esok dah 80 macam pakcik kita kan. Tak larat dah pakcik. Mana pakcik tadi? Balik dah apa? Pakcik kan? Berapa pakcik? 70 kan? Tak larat dah pakcik kan? Larat lagi, kuat lagi. Kuat lagi. Kahwin 2? 1 je. Takut bini sama dengan aku. Nak bagi tahu tuan-tuan, mulut kita gunakan untuk manfaat. Itu milik kita. Tangan kita ni. Tangan kita ni kita kata milik kita. Kita boleh pegang. Bukan milik kita. Tapi tangan yang tuan-tuan pegang duit, masukkan dalam tabung masjid. Itu menjadi milik kita. Tuan-tuan, guna tangan ini. Kan sekarang ni banyak kita tak boleh salam. Saya salam aja. Atau sebab takut ustaz COVID. Salam pun mati. Tak salam pun mati. Aku salam je. Kan? Nak bagi tahu kata kita salam, jumpa, mengeratkan hubungan hati kita dengan sahabat kita. Gunakan tangan. Alhamdulillah tangan yang kita guna manfaat itu milik kita. Kita pegang Quran. Banyak di kalangan anak muda yang tangan ada tapi tak pernah pegang Al-Quran. Dia banyak pegang handset daripada Quran. Saya 54, bagi saya wajib tuan-tuan. Mesti kena selesai. 1 hari, 1 muka. Wajib, nak mati ya tuan-tuan. Wajib 1 hari, 1 jam. Mesti aku kena zikir, kena selesaikan. Sebab yang tu milik aku. Tangan yang ada ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat kita punya. Sampai satu masa kita bangun, tak boleh angkat dah. Tuan-tuan pernah dengar tak seorang penyanyi Raihan nama Afat? Afat. Dia bangun pagi tuan-tuan, dia kena stroke. Dia telefon saya, Ustaz, tangan saya tak boleh angkat dah. Tak boleh angkat dah tuan-tuan. Tak boleh angkat dah. Nak pegang pun tak boleh dah. Nak pegang Quran pun tak boleh pegang dah. Sebab tu tuan-tuan, sementara tangan yang ada boleh pegang Quran, boleh buat benda baik, masukkan sedekah. Saya nak dah malam ni tuan-tuan, malam ni pengadang baru. Sebelum Ustaz Izhar nak kutip derma, saya nak kutip dulu. Nak bagi semangat ni. Tangan yang tuan-tuan ada. Kita nak lancarkan kutipan derma. Sebab kalau lama-lama duit tu akan menyusut. Jadi malam ini, Ustaz Ding. Boleh Ustaz Ding? Kita lancarkan. Saya nak lancarkan kutipan derma Masjid Pengadang Baru untuk malam ini jangan kurang daripada 40,000. Okey?
pelaksanaan kutipan derma untuk pengurusan dan kegiatan Masjid Jamek Pengadang Baru. Minta pada petugas, sila bergerak sekarang. Mana petugas? Sila bangun. Mana? Hai! Bangun! Bangun dah, bangun dah. Kita bagi seorang sikit, insya-Allah. Mana duit aku tadi? Aku tinggal dalam beg. Pinjam sekejap. Bagi balik. Tak bagi pun tak apa dah. Tuan-tuan tolonglah tuan-tuan. Kurang-kurangnya. Malam ni ramai tuan-tuan. Di luar sana, Masya Allah. Para petugas kami di dataran Langkawi dapat 26,000. Walaupun tak diedarkan tuan-tuan, tabung. Cuma letak aja. Tu pun dapat 26,000, hampir 30,000. Malam ini tuan-tuan dengan sahabat kita bergerak, beg yang berwarna hijau tu, tuan-tuan jangan bubuh beg yang lain. Warna hijau warna hijau. Sebab ada kawan kita dia kutip tolong. Lepas tu dia kutip, alhamdulillah dia tolong balik ke rumah dia. Dia tolong kira sekali, dia simpan sekali dalam bank dia tuan-tuan. Mai abang. Tolong. Kutip ni dekat tengah ni, belum lagi adik. Tengah adik. Jangan malu adik, jangan malu. Pergi seorang-seorang. Sini. Pergi seorang-seorang. Yang mana tak bagi tu pegang beg tu kentap kepala dia. Kita nak malam ni boleh dapat 40,000 lebih. Saya yakin tuan-tuan malam ni boleh. Lama dah kita tak buat forum macam ni. Kami merindui tuan-tuan untuk boleh jerkah orang. Tu yang sonok tu malam ni. Kutip. Kita bagi masa lagi 2 minit. Abang pergi. Yang perempuan ada tak? Yang puang ada? Ada. Okay, yang selalunya yang puang lah. Orang puang ni bagus tuan-tuan. Bukan saja dia bagi duit, dengan gelang-gelang dia bagi. Makcik, gelang! Tak ada gelang rantai, bagi. Untuk Masjid Pengadang Baru, masjid yang terbaik tuan-tuan. Di Terengganu ni bila sebut Pengadang Baru, semua orang kenal. Kerana apa? Aktiviti yang dia ada. Saya nak ucap ribuan terima kasih tuan-tuan kepada pihak pentadbir masjid yang cukup hebat. Mana saja ustaz dia panggil, datang. Saya rasa saya 3 kali dah masjid ni. 3 kali dah. Dulu buat dengan penyanyi tu apa? Pelakon tu apa? Lupa dah. Pelakon tu Aziz and Osman buat di depan tu. Betul tak? Tuan-tuan pun tak ingat dah. Aziz and Osman punya ramai hari tu. Alhamdulillah. Dan saya pernah datang forum dengan adik saya. 3 orang sekali di sini. Lama dah tuan-tuan, sebelum PKP. Hebat Masjid Pengadang Baru ni. InsyaAllah saya yakin boleh dapat 40,000 lebih. Kalau tak dapat juga, esok kita forum lagi. Tuan-tuan, tangan ni kita punya, yang kita bagilah, yang tuan-tuan bagi itulah kita punya. Ni, kaki kita punya. Tuan-tuan jalan bertapak untuk datang rumah Allah ini. Inilah kita punya. Tuan-tuan yang ada kaki sekarang tu bukan kita punya. Mati hancur tuan-tuan. Tapi setiap langkah yang tuan-tuan langkah datang rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, itulah kita punya bang. Sebab tu wahai anak muda, dah muda akan ketua, jangan tinggal rumah Allah. Jangan tinggal kuliah-kuliah. Saya yakin tuan-tuan, dia akan menjadi perkara yang sangat penting apabila kita meninggal esok. Saya nak cerita seorang hamba Allah. Saya banyak dalam penceritaan, macam Ustaz Azhar tanya saya tadi. Kan, saya ada cerita. Cerita ni berlaku 5 tahun dulu. Ustaz Azhar selalu dengar. Seorang hamba Allah, dia telefon saya, Ustaz, boleh tak datang rumah saya? Saya tanya kenapa? Datanglah Ustaz, suami saya dah meninggal. Suami dia meninggal. Saya kata kenapa panggil saya? Kenapa tak panggil jawatan kuasa masjid untuk uruskan? Dia kata Ustaz, tolong Ustaz, saya ni orang Indonesia. Kami ni tak ada waris, tak ada siapa-siapa dekat sini. Ustaz, tolong datang Ustaz, bantu uruskan jenazah. Jadi saya pun bawa 2-3 orang pergilah. Sampai-sampai rupa-rupanya seorang Indonesia yang digelar Bung Man telah meninggal. Dia mati tuan-tuan lepas solat subuh. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau hidup kita subuh tak pernah solat, masjid tak pernah datang, boleh mati dalam masjid tak? Kalau kita Quran tak pernah baca, boleh mati tengah baca Quran tak? Kalau kita hidup ni Allahu Akbar dalam keadaan jauh rumah Allah, yakinlah kita tak akan mati dalam rumah Allah. Dia mati tuan-tuan, baru balik solat subuh. Mati, rumah ni 15 kali 15. Ada mayat di tengah. Saya tengok mayat ditutup. Saya buka-buka tuan-tuan, mayat itu masih pakai serban. Masih pakai jubah. Berseri wajah dia. Saya tak kenapa panggil saya, Ustaz turun uruskan jenazah ni. Saya pun angkat jenazah ni, mandikan. Dah habis mandi, ketika mana nak lap
Wajah ni penuh dengan air. Saya pun, tadi aku silap, tak lap. Saya pun ambil kapas, saya lap. Lepas lap, ada lagi air. Saya pun panggil siap. Pakcik, ini bukan peluh. Ini bukan air mandian, ini peluh. Betul Ustaz. Ini di antara tanda mati dalam husnul khatimah, sebaik kematian. Saya pun dah siap kapan apa semua, nak bawa pergi masjid. Tak ada orang. Tiba-tiba datang satu van. Ustaz, kenapa Buman? Buman dah meninggal, dia kata. Buman dah meninggal, saya beritahu. Tak apa Ustaz, bawa mayat tu naik van saya. Saya hantar pergi masjid. Tak ada orang, tapi Allah mudahkan. Sampai di masjid, kami solat 5 orang, 6 orang, lebih kurang macam tu. Dah habis ke bumi, talqin, saya pun pergi rumah isteri dia. Apa amalan Buman? Ustaz, dia tak ada harta Ustaz. Tengok, dia tak ada harta. Ustaz, rumah ni pun rumah sewa. 15 kali 15. Tapi Ustaz, dia selalu pergi masjid Ustaz. Dia jadi imam Ustaz. Balik-balik solat subuh, dia letih, dia tak larat. Dia kata tak larat, saya kata tidur atas reba ni. Dia letak kepala, dia tengok ke langit. Allah, dia meninggal atas reba saya Ustaz, dalam keadaan serban di kepala. Jubah masih pakai. Masih lagi dalam wuduk, baru solat. Tuan-tuan tengok. Ini milik dia, walaupun dia tak ada harta. Walaupun rumah dia rumah sewa. Allahu Akbar. Mati dalam keadaan serban masih pakai, jubah masih pakai. Dalam keadaan wuduk lagi, baru solat subuh. Saya tanya, apa lagi amalan Buman? Dia kata, Ustaz, dia ambil satu Quran. Quran tu telah hancur, dijahit dengan tali mengail. Tali tangsi, orang utara kata. Sini tali tangsi kan? Tali-tali tu. Dijahit. Dah hancur ni Quran tu. Buman selalu baca Quran ini setiap hari sampai hancur Quran. Kita Quran tengok pun tidak. Quran letak di almari sampai hancur. Dimamah, dimakan oleh tikus. Mana milik kita? Dia baca Quran sampai hancur. Lagi. Ustaz, dia ni tak ada harta Ustaz. Di belakang rumah ada tanah sikit. Dia tanam sayur. Orang datang nak beli. Dia ambil sayur tu, dia bagi saja aja. Orang bagi duit. Dia kata tak payah. Balik, makan, baca bismillah. Saya dapat pahala. Dia kata, saya tak ada duit. Tengok. Ini milik dia. Tuan-tuan, mana milik kita? Kalau tuan-tuan tadi bubuh RM1, malang tuan-tuan. Yang RM1 itulah milik dia. Bubuhlah banyak sikit tuan-tuan. Ni, sayur dia bagi free ya, bagi free. Bagi free. Lagi. Dia keluarkan satu kertas. Buman ni selalu baca doa ni sebelum tidur. Saya tengok doa apa ni? Saya pun tak pernah baca. Tengok Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Saya pun balik buka dalam Google. Tengok dalam Sahih Bukhari. Sesiapa yang Nabi kata baca doa tu sebelum tidur, dia mati pada esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Buman yang amal. Tidak tanya tuan-tuan, kalau doa hujan turun macam Ustaz Aslin kata, tuan-tuan tak amal, doa ni tuan-tuan amal tak? Doa nak tidur pun tak amal, sedangkan itulah milik kita. Bangun tidur pun tidak, tak amal juga. Pergi jamban berak biasa aja. Tak ada doa. Amal lah tuan-tuan, doa-doa yang diajar Nabi, itu milik kita tuan-tuan. Isteri kita, milik kita. Tapi mati tuan-tuan, milik kita tak? Tak ada. Lepas edah, orang kahwin. Kahwin dengan isteri kita. Ni, isteri Dr. Izzah ni. Cantik tuan-tuan. Kalau Dr. Izzah mati, agak-agak dia nak tunggu tak? Gelak apa? Silat-silat orang sebelah kebas. Lawak jaga kawan. Menunjukkan apa? Bukan milik kita. Mana milik kita? Isteri yang taat pada suaminya. Isteri yang apa? Menyenangkan hati suami dia. Allah, itulah isteri dia dunia dan akhirat. Sebab tu orang perempuan jangan susah hati. Kalau suami mati, kahwin lain. Kahwin lain tak ada masalah. Kahwin lain. Ada orang tentu, saya tak nak Ustaz. Saya tak mau kahwin. Tak apa. Kakak kahwin 4, 5 pun. Kakak akan bangun mana suami paling soleh. Ada seorang makcik jumpa saya, Ustaz, saya dah kahwin 3 Ustaz, saya tak nak kahwin dah. Tapi boleh tak Ustaz, saya nak bangun di syurga esok dengan 3 sekali. Saya kata, mana boleh? Yang paling soleh, 3 soleh Ustaz. Soleh macam mana? Yang pertama, soleh bin Man, dia kata. Yang kedua, soleh bin Din. Rupanya yang keempat, yang ketiga, soleh Hudin. Tak boleh, bukan yang tu. Yang paling soleh. Sebab tu tuan-tuan, isteri kita rakyat elok-elok.
Sebab apa? Mungkin inilah milik kita esok di akhirat. Kakak-kakak yang ada suami, ra'i elok-elok tuan-tuan. Kakak-kakak, mungkin suami kita itu milik kita di akhirat. Sebab tu kalau ada isteri, panggillah elok-elok dengan panggilan yang paling manja. Ni macam Dr. Izzah, dia panggil isteri dia apa tahu? Panggil apa? Panggil apa? Anja. Aku dengar pun berbulu. Yang sebelah sana, tahu panggil apa? Yang. Sama dengan saya lah. Saya panggil Yang. Saya sebenarnya dulu isteri saya tak panggil Yang. Saya panggil nama. Satu hari saya pergi kat Pendang. Pakcik tu umur 80. Sampai-sampai dia kata, duk. Dia kata, duk. Dia panggil isteri dah 79. Yang. Dia panggil mendayu tuan-tuan. Untuk isteri dia buat air. Tiba-tiba isteri dia datang 79 tuan-tuan. Dah menggigil lah, angkat air. Minum nak, minum. Saya dengar ni, dia panggil Yang. Ustaz sini dia panggil Yang. Dia ni, 84. Yang. Saya apa Yang ya? Yang ni Anja. Yang. Allah, kita dengar pun ni rasa macam apa? Mat Arif di sukun. Mak Arif suka panjang, man. Tiba-tiba isteri kata, minum nak. Kami pun minum. Tengah minum tu saya tanya, Pakcik umur berapa? 84. Pakcik panggil Yang dekat isteri. Tahu dia kata apa? Sebenarnya aku dah lupa nama dia. Astagfirullahaladzim. Aduh. Rupanya nama berlupa dah. Takut panggil silap. Sebab tu tuan-tuan hargailah isteri kita sementara dia masih hidup. Mungkin akan jadi manfaat kita di akhirat esok. Alhamdulillah, Bung Man tu ahli syurga Allah. Tengok masa hidup dia. Itu yang dia buat milik kita. Jadikan itu milik kita. Wallahu alam. Kita sambung selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdullah Khairi atas penjelasan dan penceritaan yang menarik sebenarnya. Jadi seperti mana yang tuan-tuan puan-puan maklum, pihak penganjur Nurifa ni dia berbesar hati nak memberi 11 hadiah. 11. 11 cabutan ya, betul ke? 11 ke? Lelaki berapa? Perempuan berapa? Oh, tak ada. Oh, maknanya okey. Okey. Jadi kalau ikutkan kalau ikutkan dia orang suruh buat soalan. Tadi korang tanya Ustaz Zahar, sekarang ni saya tanya korang pula. Okey. Tak tahulah apa nak tanya. Kita tanya. Kita tanya. Kita pandai babak ni. Jadi untuk soalan pertama kita serahkan Hadiah kepada dulu, hadiah. Mana hadiah tu letak ke depan ni? Okey. Minta tolong nanti kan turun pergi ke sana. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti. Dia apa? Khadijah salah. Khadijah tu bini dia. Kepala otak hang nateng. Nama apa? Apa benda? Siti apa? Ha? Siti apa? Siti Rogaya. Siti Nurhaliza. Woi! Siti Rogaya. Rogaya sulung tu yang qari'ah Quran Terengganu ah. Bukan, hai. Siti apa? Siti Roqiyah. Siti Nurhaliza. Mamat mana Siti Nurhaliza? Okey, bagi. Ni bagi kat abang. Aduh, orang pengadang baru. Bagi. Ini Siti untuk lelaki dan perempuan ni. Nurhaliza. Ni seri bagi kat isteri lah. Jangan jadi macam Ustaz Aslim, salah makan, nanti hang ada masalah. Okey. Abang tu yang warna hitam bang. Isteri punya abang ya. Okey, kita ada lagi satu soalan. Satu soalan lagi. Nak bagi satu soalan. Ustaz Aslin. Okey. Siapakah isteri Nabi SAW yang paling muda? Siti Aisyah bagi depan. Saja aku tak bagi. Kita bagi ada. Ni sama juga, ni perempuan punya namanya Seri. Jamu Seri untuk isteri. Anda kahwin belum? Nama Syak. Nama Syak. Apa? Syak. Ya, Syak du. Okey. Rosak majlis malam ni. Okey, Ustaz Aslin. Soalan. Saya tengok perempuan. Orang perempuan. Okey, bagi orang perempuan. Saya tanya perempuan. Amboi, gatal. Bini hang kat dalam weh. Duduk.
Okey. Okey, kepada ibu belakang, siapa yang boleh baca doa hujan turun? Ibu-ibu, Perempuan, ibu-ibu, perempuan. ibu-ibu. Perempuan. Ibu-ibu. Macam mana nak baca? Siapa nak dengar? Doa apa? Doa? Hujan turun. Doa hujan turun. Okey, ibu mengandung. Hujan turun. Allahumma barik lana. Ada. Siapa? Ada. Doa hujan turun. Kak, ni jamu kak. Jamu seri. Tu kakak tu. Untunglah kakak. Suami mana suami? Kena bagi juga suami satu ni. Ni, akak baca. Suami main tak? Suami datang tak? Belum kahwin? Tak apalah. Baca. Baca. Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey. Hebat. Bagus. Bagi dik. Dik, Barakallahu makan fiik. ni insyaAllah persediaan untuk perkahwinan. Amboi. Ini anak Ustaz Aslin. Lelong. Masih dalam single. Ustaz Aslin sedang carikan anak yang bakal menantu yang solehah. Ya. Okey. Bangunlah orang nak tengok ni, bangun sikit. Bangunlah Long, bangun Long. Okey. Ada lagi. Okey, siapakah sahabat Nabi yang paling muda masuk Islam? Siapa dia? Sayyidina Umar? Tak. Siapa? Ambil belakang nama, belakang. Sayyidina? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bagi. Bagi. Nama apa? Muhammad Faizal. Ni ini jamu untuk orang lelaki. Terima kasih kepada Fari. Okey. Fauzan. Seterusnya. Fauzan. Okey, next. Siapakah seorang sultan yang telah membuka Konstantinopol? Yang belakang. Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagi. Bagi Muhammad Al-Fatih. Betul. Balina. Jangan balik. Terus cepat. Jangan buang masa. Okey, cepat. Bagi. Tengok belakang pula. Ustaz Aslin. Saya ada baca ayat, 2 ayat. Boleh tak sebut apa nama surahnya saja? Allah dia ni. Mentang-mentang hafaz Ya. Quran. Okey, betul. Al-Maidah. Apa tu? Al-Maidah. Surah apa? Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Surah makanan. Bagi tu. Okey, bagi. Okey, perempuan pula. Dua soalan Perempuan. Mai. Mana bagi awak perempuan lah. Ni seri. Okey, Tengok perempuan. tuan-tuan, apa perbezaan dia. Kami 2 orang boleh bangun tuan-tuan. Okey. Ni nak bagi orang perempuan. Minta maaf saya lalu sikit. Minta maaf bang. Lalu sikit. Lalu sikit. Assalamualaikum kak. Adik, makcik. Yang ni tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Okey. Tu berbelagak dah nikah 2. Nampak sangat Ustaz Aslin. Makan jamu pula yang perempuan pula. Apa buat malu betul lah orang tua ni. Okey, saya nak tanya kepada orang perempuan. Orang perempuan. Alah, lupa. Siapakah yang Nabi kahwin yang mendapat anak Ibrahim? Namakan isteri Nabi tersebut. Kakak, mana kakak? Yang anaknya nama Ibrahim. Siti Khadijah. Mana betul? Anak nama Ibrahim kan? Nama Ibrahim. Yang anaknya nama Ibrahim. Ni apa ni? Soalan apa? Nama isteri Nabi. Siapakah nama isteri Nabi yang melahirkan Melahirkan anak. Ummu Walad, yakni Nama Ibrahim. Ibrahim. Ya. Nama, tu kakak. Apa dia? Maryam? Maryam Maryam Al-Qibtiyah. Qibtiyah. Betul. Masya Allah kak. Betul. Tolong bagi kak. Adik. tolong Berapa bagi, lagi? Berapa lagi? Terima kasih. Ni jamu untuk orang lelaki. Banyak Orang ni. perempuan. Apa lagi? Berapa lagi? Siapakah yang perut buncit dalam ahli forum ini? Soalan tu dibatalkan. Okey. Nak tanya orang perempuan, ni perempuan satu lagi. Siapakah isteri Nabi SAW yang kuat cemburu? Yang kuat cemburu. Aisyah, memang saya nak bagi kat kak. Terima kasih kak. Jamu. Lagi? Satu last. Soalan seterusnya ialah, siapakah penaja utama forum pada malam ini? Siapa penaja? Belakang tu. Belakang yang Ni abang ni. Mana? Tu, abang. Yang baju biru tu. Baju biru. Yang botak depan tu. Mana? Oh tu dah bangun. Tu abang. Abang Abang yang bangun. Abang bangun, Bangun. Apa benda? Macam
Ha? Norifah bagi. Norifa, betul. Norifa. Okey, bang, dah kahwin dah bang? Kahwin dah? Alhamdulillah, boleh makan jamu ni. Semoga bahagia. Habis dah? Sambung. Amin. Sikit lagi. Okey, alhamdulillah kita dah tunaikan hajat tuan punya syarikat yang taja malam ni. Sebab orang nak derma, orang nak sedekah, bagilah. Tuan-tuan, jangan pandang hina kepada sedekah. Kalau tuan-tuan perempuan Google dalam Google, dia ada Deria Oud, perfume. Ustaz Azhar tadi salam tadi bau oud. Bau oud. Oud ni yang Ustaz Azhar pakai tu, bau dia tu kalau kat Mekah tak kurang RM150. Oud ni mahal. Kalau yang perfume boleh mencecah sampai ribuan ringgit. Bayangkan masa buat jenama Deria tu, Deria, dia datang guna nama saya, DRIA. Deria, Dr. Izhar Arif. Oh. Saya minat minyak wangi. Memang saya suka sebab Nabi SAW suka minyak wangi. Dan suka kepada wangi-wangian. Dan tubuh Nabi wangi. Bila saya pergi masjid, datang ke masjid, orang tanya, Ustaz pakai minyak wangi apa? Sedap lah Ustaz. Kita nak bagi tahu kat jemaah segan. Sebab beli kat Mekah 100 lebih. Takut nanti orang kata mahal ya. Saya tahu orang susah. Ada pula yang bagi hadiah kat saya sampai RM1,200. Tak teramak nak bagi kat jemaah. Nak bagi tahu jemaah, adalah beli yang kat Mekah. Gitu je cakap. Tak tipu. Beli kat Mekah. Jadi kadang-kadang dia orang pergi cari tak jumpa. Jadi bila budak-budak muda ni budak UiTM dan budak UIA. Dia orang memang tak ada orang kata apa, tak ada produk masa tu. Dia kata, Ustaz nak guna, nak buat minyak wangi. Saya kata silakan. Tapi buat oud, mesti bawah RM100 yang mampu milik. Dia punya cari dapatlah oud. Pilih. Bila pilih nak keluar tu, tuan-tuan perempuan, saya ingat lagi masa tu saya nak pergi umrah. Saya cakap kat produksi, saya kata sedekah 100 botol besar. Satu botol 69, sedekah 100. Bayang berapa banyak. Sampaikan orang yang jual tu, dia kata apa? Ustaz, belum jual dah sedekah lah. Tapi percayalah, daripada sedekah itu tahun 2020, hari ini, ia sudah menjadi Alhamdulillah. Makna orang Terengganu antara yang paling banyak jual. Tak mustahil di sisi Allah Azza wa Jalla dengan kuasa sedekah. Jadi apa-apa pun kita sokong produk-produk orang Islam. Sekaranglah masanya kita tolong, sebab daripada sedekah itulah, daripada bantuan itulah kita akan kayakan orang Islam, dan daripada duit orang Islam itulah kita akan kongsi sama-sama insya-Allah. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Aslin sebagai penggulungan pada malam ini sebab kita pun masa dah suntuk. Jadi boleh Ustaz buat kesimpulan dalam 5 minit. Silakan. Makasih Fadil Datuk. No one has ever become poor by giving. Itu kata orang putih. Tak ada seseorang pun yang akan jatuh miskin disebabkan dia memberi atau bersedekah. Dalam bahasa mudahnya, nak bagi tahu macam Datuk sebut tentang produk DRIA itu, mungkin satu soalan question mark, belum niaga untung dah sedekah. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari pun sebut, bila sahabat tanya Nabi, waktu bilakah, keadaan manakah sedekah yang paling hebat? Nabi jawab, kalau anda ada cita-cita wa ta'mulul ghina, kalau kamu ada cita-cita nak jadi orang kaya. Kalau kamu cita nak jadi orang berjaya, kamu sedekah dulu sampai kamu kaya dan berjaya. Kalau kata aku kaya nanti, aku nak sedekah, itu belum tentu lagi. Sebab kalau kita lihat apa sebut, kerana saya ambil itu ayat daripada surah yakni At-Taubah ayat 75-76. Cuba refer kalau ada handphone, smartphone, ada install Al-Quran. Cuba refer ayat surah At-Taubah ayat 75-76. Ayat ni saya alunkan insya-Allah dengan izin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Dan di antara mereka ada yang buat janji dengan Allah dengan berkata, sesungguhnya
kalau Allah memberikan kepada kami dari limpah kurnianya rezeki melimpah ruah, tentulah kami akan bersedekah. Ya Allah, kalau Engkau beri kami kaya, kami akan jadi orang yang kuat sedekah. Kita bincang tentang janji. Lalu Allah sebut Quran, Allah cerita kat kita. Dan kami akan jadi orang-orang yang soleh. Syarat-syarat jadi anak soleh yang pertama ialah dia kena kuat bersedekah. Dia bukan sekadar kuat berdoa. Adik-adik kena ingat. Maybe ada di kalangan kita yang meninggal mak ayah nenek moyang dan sebagainya. Syarat nak jadi anak soleh, mana-mana ayat sebut ialah apa yang kami berikan kamu kena sedekah. Saya tak kata benar wajib, tapi syarat-syarat nak buktikan. Kalau setakat doa, ramai orang berdoa. Tapi apa kelebihan anak soleh ialah dia rajin bersedekah di atas nama mak ayah dia. Sebab dalam hadis Bukhari, hadis Muslim sebut, bila sahabat-sahabat meninggal je mak ayah dia orang, jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak nak sedekah atas nama mak ayah? Nabi kata, fatasaddaq bih. Sedekahkanlah atas nama ayah kamu, mak kamu yang dengan harta bihi, dengan harta yang kamu tadi ni. Lalu ayat ni sebut, kemudian setelah Allah memberikan kepada mereka daripada limpah kurnianya, bakhilu bih. Mereka bakhil dengan tiba-tiba. Janji, ya Allah, kalau Engkau kaya, ya Allah, nak mega ni, ya Allah. Berdoa depan Mekah. Ya Allah, aku nak jadi seorang jutawan yang kalau aku kaya nanti aku akan sedekah, aku derma. Tiba-tiba bila dia berjaya, dia kaya, bakhilu bih. Dia bakhil dengan kekayaan Allah berikan kepada dia, serta mereka membelakangkan janjinya. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu adik-adik, kalau adik-adik, anak-anak anda semua, ibu-ibu sekalian, kalau nak bagi anak berjaya, kita jadikan sedekah bahan utama untuk kita membuahkan hasil kejayaan atau kekayaan anak-anak tadi ni. Itu antara dia. Yang terakhir, bila sebut tentang mana milik kita, dalam solat, dalam mazhab kita dia baca iftitahnya ialah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam hidup kita ni, kehebatan kita ada 4 benda. Salat merupakan ra'sul ibadah dan dipanggil ibadatun badaniyah. Salat ini merupakan kepala segala ibadat. Maksud dia, yang kita kena buat hari ialah apa dia? Puasa ke salat? Salat. Yang kedua, ulama sebut apa dia? Wa nusuki, orang terima kita haji, tapi dia panggil ibadatun maliyatun. Nusuk ini pengorbanan, korban, sedekah dan sebagainya. Yang tiga, wa mahyaya, kehidupan kita. Dan keempat, wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuma satu benda aja. Rukun Islam. Yang pertama syahadah. Rukun kedua ialah salat. Bagaimana kita nak kata kita ni milik Allah kalau ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang berani tinggalkan salat. Adik-adik saudari, hari ini Kerajaan Terengganu telah pun termasuk Kelantan mengiklankan, mensyiarkan Rajab adalah bulan salat yang ditaksiskan oleh Alham Datuk Seri Bentara Tunku Ni Abdul Aziz Nikmat. Bulan Rajab adalah bulan salat. Adik-adik kena kempen bulan ni. Tengok kawan-kawan, jangan jauh. Cuma nak bagi tahu, jangan akrab. Maksud dia, kalau ada orang duduk melepak, pelik-pelik, jangan. Cuma kita kena bersapa dengan dia. Ajak dia salat. Kalau seorang ajak 3 orang salat, insya-Allah kalau 100 orang, 300 orang datang salat. Sebab saya tengok, orang kata amazing, hari malam ni tengok. Bila Ustaz Allah tanya tadi, siapa 1825 yang angkat tangan mengatasi yang lain. Maknanya, anda boleh datang ke masjid. Anda boleh mari sama-sama pada malam ini dengar Ustaz Zahidul berceramah dan sebagainya. Yang berhormat saksi melihat anda ramai dan sebagainya. Maka tak salah bulan Rajab ini kita bayangkan. Mana janji kita? Mana janji kita? Aku Islam. Islam kemendanya salat tidak? Ini kita kena ingat. Lepas itu insya-Allah moga-moga penyampaian kami walaupun ada gurau senda dan sebagainya. Matlamat itu sehat insya-Allah. Matlamat itu benar dan baik. Dan moga insya-Allah masa mudah kita jadikan dalam diri kita, hidup kita ni bahwasanya kita berjanji dengan Allah, maka kita tepati janji kita sebut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati kita macam mana tuan-tuan? Sebab itu dalam hadis sebut inna sadaqata tadfa'u maitatasu'i. Sedekah itu boleh memadamkan, yakni menafikan mati secara jahat. Dengan apa? Dengan sedekah. Insya-Allah malam ni secara tak langsung bukan macam buat sedekah, tapi Ustaz Allah dia mula tadi mana milik kita ialah betul. Sesuai sangat. Minggu lepas program Assalamualaikum secara langsung TV Hijrah
besok pagi dengan MHI, tapi buat online lah sebab saya kat sini. Soalan dia, mana milik kita? Memang kena sangat. Dia kata milik kita kalau kata ulama apa dia? Ada 3 benda. Apa yang kita makan, minum, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Tapi nombor 3 ni agak sakit jiwa dibuatnya. Bukan senang sebab kita bagi ke orang tak dapat apa-apa. Tapi apa kita makan, kita minum, dia jadi najis. Apa yang kita pakai, dia dilusuh. Akhirnya kita tak nak benda tu. Kita nak yang sedekah tadi ni. So, walaupun dia tewas dengan 1, 2 dia ialah makan, minum, dan yang kedua ialah pakaian. Lama dia buruk. Saya jubah sihat lama-lama pun aku koyak kita koyak buat apa nama sarung bantal dan sebagainya. Contohlah, kain tola kita pun habis. Beli RM50, 50 riyal sekali pun. Kita tak pakai dah. Kita tak ambil yang buruk. Tak ambil yang lusuh. Kita tak ambil najis bangkai untuk kita makan, minum ataupun seronok dengan dia, tidak. Tapi sedekah kita itu very power of giving tadi ni boleh menjadikan jebak kita. Orang sakit boleh jadi sembuh. Orang sakit boleh jadi sembuh. Ini kita kena ingat. Seorang hartawan di UK, ustaz di Pakistan waktu itu baca magazine seorang doktor, keturunan Pakistan, bila satu madam ni suami dia single single mother, suami dia meninggal dunia. Doktor kata kat dia, madam, dia kata you ada masa 6 months from today. Kali ni bulan 2, mana bulan 8 meninggal. So dia fikir balik, doktor, boleh you bagi tunjuk, ajar kat saya, apa saya nak buat? Lalu doktor ni kata, sorry to say, dia kata, our last prophet said, bagi tahu kami, ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. So, madam, we have a lot of money, duit banyak, buatlah. Dia kata, bukan nak dakwah you Islam, tidak, tapi my prophet said. Selepas 6 tahun, Madam Mak Saleh Kristi ni, telefon dia balik. Dia kata, hello doktor, you ingat saya tak? Doktor mana ingat ramai customer, ada patient dia. Dia kata, siapa puan ni? Saya Madam bla bla bla, isteri bekas sekian, suami saya sekian. Dia kata, are you still alive? Kamu masih hidup lagi? Oh betul, 6 tahun. Sebab apa? Doktor, thank you very much. Because you bagi tahu, ubati penyakit dengan sedekah. Sekarang ni saya berada di Afrika, join charity untuk sumbangan kepada orang miskin di Afrika. Walaupun nak bagi tahu, bukan orang Islam je, orang kafir pun sama juga. Sebab dia tak mati, sebab tu kita kempen Islam for all. Orang kafir boleh makan makanan kita tanpa wah-wah. Tapi kita nak makan makanan orang kafir, banyaknya syak orang sangka halal ke tidak. Ini bagi contoh dia. Wallahualam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada saya. Khususnya yang paling lemah ialah dua orang ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Aslin atas perkongsian penutup sebentar tadi, dan kita nak serahkan kepada Ustaz Abdullah Khairi sebagai penggulungan ya malam ini insya-Allah. Dan saya harap penggulungan kali ini dapat memberikan segar kepada anak-anak muda untuk terus berjaya dunia dan juga di akhirat. Silakan Ustaz. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah ni tidak melihat kepada rupa paras kita yang cantik, kan? Tetapi Allah tengok kepada hati kita dan amal kita. Sebab tu tuan-tuan, kita jerit ke, kita jerkah ke, kalau orang ada hati, terbuka hati dia, terbuka pintu hijab dia, dia bagi dengan ikhlas. Dia buat apa? Kerana Allah, lillah. Saya yakin dia di kalangan ahli syurga Allah. Sebab hidup kita ni sementara aja sebelum kita bertemu dengan Allah. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah tahu. Kita tak tahu. Ilmu kita hebat macam mana pun, kita tak tahu bila kita nak mati. Ilmu kita tinggi mana pun, kita tak tahu tempat mana kita akan mati. Kita hebat macam mana pun masa hidup, seorang jutawan ke, hartawan ke, kita tak tahu tuan-tuan, bila saat roh kita akan keluar. Sebab itu, watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, bekal kita tuan-tuan, bekal kita. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, alhamdulillah malam ni ramai anak muda. Tuan-tuan, gunakan kesempatan muda ini. Buatlah baik yang mana yang tuan-tuan boleh buat, jangan tangguh, saya nak bagi tahu. Buat baik jangan tangguh. Tuan-tuan kata nak zikir, esoklah, jangan, teruslah. Kalau kata nak zikir, terus zikir. Ada orang kata kita, tak apalah nanti aku nak buat solat sunat duha.
Dah ada waktu zuhur, bangunlah tuan-tuan, buatlah. Jangan tangguh dalam ibadat. Saya ingatlah sekolah saya, pak saudara saya, dia hanya bermula dengan satu tiang aja. Saya kata kenapa Pak Ngah? Dia kata kita buat tiang dulu. Dia mula. Alhamdulillah sekarang itu ada dewan serbaguna, ada masjid, ada kolam renang, ada chalet, ada gelanggang archery, ada gelanggang futsal, ada kafe, ada dobi, ada sport center. Ni ada insurans takaful center, dan kita nak buka lagi tuan-tuan food mat dekat Mahat Tafiz. Dimulakan dengan satu tiang. Sebab tu wahai anak muda, jangan kita tak mula dalam nak buat ibadat ini. Mulakan, insya-Allah saya yakin kita ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Itulah biasa Ustaz Abdullah Khairi. Saya nak cakap bahasa Terengganu pun tak pandai. Kan? Macam Kahwinlah dengan orang Terengganu. Makanlah jamu. Tapi Terengganu ni di hati saya lah. Saya selalu datang Terengganu ni dulu tuan-tuan. Bila ada majlis di TIDI apa? Taman Tamadun Islam. Taman selalu ada Islam. program situlah. Motivasi. Selalulah sini. Tapi alhamdulillah lah. Siapa yang tak kenal Ustaz Abdullah Khairi? Cuba angkat tangan. Memang kurang ajak tu ya tu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Yang baik dari Allah, yang lemah kelemahan saya. Hai! Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Pada malam ini banyak benda yang kita ambil. Kita sebenarnya nak hidupkan budaya ilmu. Kita nak hidupkan budaya-budaya yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Itu sebabnya kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza arafta nafsak lam yadurruka syai'a." Bila kamu kenal diri kamu, kamu tak akan dimudaratkan oleh perkara-perkara yang lain. Jadi sebelum pengakhiran, saya nak bagi Ustaz Aslin untuk selawat penutup pada malam ini. Ada 3 nasihat kepada anak-anak muda untuk berjaya. Nak berjaya ni ada 3, kata para ulama. Pertama, musahabatul ustaz. Kamu kena ada mentor. Mentor kamu untung sebab Ustaz Azhar Idrus ada kat Kelantan. Ada kat Terengganu. You all datang kuliah selalu, itulah mentor. Jadikan beliau sebagai orang yang kita nak ikut. Mentor kena ada. Itu sebab Nabi SAW bila masuk Madinah, Nabi jadikan mentor-mentor usahawan-usahawan ni. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan. Ni semua orang hebat. Kena ada mentor. Nombor 2, al-isra' fi kulli syai'. Kena cepat, proaktif. Katakanlah ada nasihat-nasihat daripada ulama-ulama. Cepat ambil pengajaran. Ambil inisiatif untuk berubah. Jangan tunggu lama-lama. Takut nanti kita lupa. Macam Ustaz Azhar tadi. Dia bagi nasihat. Ambil. Dan kita terus berubah. Buat tuan-tuan. Jangan tunggu lama-lama. Dan nombor 3, safa al-qalb. Mesti tenang. Nak berjaya, mu kena tenang. Mu tak boleh kelang kabut, mu tak boleh huru-hara dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Jadilah insan yang berjaya. InsyaAllah esok malam kami bertiga akan berada di Kampung Butut. Butut. B-U-T-U-T. Butut. Takut silap sebut. Bukan buntut, butut. Butut nah. Butut, Kampung Butut, insya-Allah. Dan dia punya tajuk falsafah solat. Kita nak bincang hak dalam tu. Solat ni apa istimewa? Orang kata semayang tu rukuk-rukuk. Tak. Ada perkara rahsia yang akan kita bincangkan bersama, insya-Allah. Baik, dengan itu saya memohon maaf kalau salah dan silap kepada adik-adik sekalian, gurau-gurau senda, untuk kita tidak ngantuk. Itu je. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan saya serahkan kepada Ustaz Aslin untuk kita berselawat ramai-ramai. Dan kita boleh tutup dengan rahmat Allah. Takbir! Allah Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
والسلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم